Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, selepas seminggu ditangguhkan, 2 hari lagi sidang Dewan Rakyat akan kembali. Dewan Rakyat akan kembali bersidang dan ia mungkin menjadi salah satu persidangan yang mungkin paling dinanti-nantikan oleh sebilangan besar rakyat Malaysia. Khasnya selepas pelbagai percakapan dan tawaran yang dilakukan sebelum ini. Tapi apa yang kita boleh jangka dengan sidang yang akan bermula pada 13 September depan? Adakah realistik itu kita jangkakan reformasi besar-besaran parlimen yang banyak diapung-apungkan konsepnya itu akan direalisasikan keseluruhannya maupun sebahagian besarnya, atau adakah kita perlu tunggu lagi? Saya mahu bincang bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah KITA UKM. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Okey Prof, sekarang ni the keyword adalah reformasi. Ramai orang yang nantikan dan jangkakan dan harapkan kali ini sidang Dewan Rakyat menjadi mungkin antara sidang yang paling bermakna in recent memory kerana reformasi dan tawaran yang diutarakan oleh Perdana Menteri semalam. Kalau saya boleh imbas semula dan saya boleh kongsikan, ini adalah 7 tawarannya. Saya pasti Prof juga ingat antaranya adalah rang undang-undang anti lompat parti akan dibentang, pelaksanaan undi 18, tempoh Perdana Menteri berkhidmat dihadkan kepada 2 penggal atau 10 tahun, dan kita juga saksikan rang undang-undang perbekalan bajet akan melibatkan lebih ramai ahli pembangkang, suara lebih besar, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri, dan juga ahli parti pembangkang terlibat dalam Majlis Pemulihan Negara. Itu antara beberapa antara 7 tawaran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri. Pertama sekali Prof, dari segi prosesnya, antara 7 tawaran ini, mana yang perlu dibentang di Parlimen dan mendapat kelulusan dan mana yang tidak perlu sebenarnya dan boleh dilaksanakan serta-merta, Prof? Atau semuanya perlu dibentang dan diminta kelulusan? Okey, bagus soalannya, Luqman ya. Tapi pertama sekali elok saya betulkan ya, kerana kali pertama PM Ismail Sabri mengeluarkan kenyataan 7 tawaran, beliau menggunakan istilah transformasi berbanding dengan reformasi ya. Dan dua term ini atau istilah ini ada maksud dan interpretasi yang berbeza. Kalau kita perhatikan ya, transformasi itu sifatnya lebih berperingkat, ada proses ya. Dalam ensiklopedia maupun Oxford Dictionary ialah to change of form, maksudnya perubahan yang ada berperingkat. Mungkin perubahan kepada struktur dan komposisi ya, tetapi tidak kepada acuan yang sebenar ya, macam tadi Luqman katakan bahawa kita adalah demokrasi raja berperlembagaan, maka asasnya itu tidak bertukar, tapi pindaan boleh berlaku dalam posisi, komposisi dan juga struktur di dalam acuan yang asal. Berbeza dengan terma dan istilah reformasi ya. Reformasi ini kalau kita detailkan ya, perincikan daripada sejarah Eropah, dia lebih bersifat to forge again ataupun to make over. Seperti mana peristiwa gerakan reformasi gereja-gereja yang bertukar daripada Katolik dengan menghasilkan order baru iaitu Protestan. Jadi kita perlu berhati-hati untuk memilih apa sebenarnya maksud kepada 7 tawaran ini. Dan 7 tawaran ini seperti mana yang telah dijelaskan oleh Perdana Menteri ialah transformasi. 7 tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran seperti mana yang telah pun Luqman jelaskan daripada perkara rang undang-undang lompat parti, pelaksanaan undi 18 dan sebagainya. Dan balik kepada soalan Luqman, yang mana satu boleh didahulukan ya? Dan mana satu yang boleh direalisasikan dengan lebih pantas. Kalau kita perhatikan yang pertama tentang rang undang-undang lompat parti, saya kira dia mengambil masa ya. Kerana ada perkara yang boleh kita perincikan ya. Kalau rang undang-undang lompat parti ni telah ada presidennya pada negeri di Kelantan dan Sabah satu ketika dulu ya, untuk memperkenalkan undang-undang ini, tapi telah ditolak atas alasan tidak mematuhi perlembagaan. It's unconstitutional kerana dia berlanggar dengan berlawanan dengan kebebasan berpersatuan. Namun begitu, rang undang-undang lompat parti ini boleh dilakukan pindaan seandainya penelitian dibuat kepada perkara 48(A Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan tentang kelayakan ahli parlimen. Dalam kelayakan ahli parlimen ini mungkin boleh dimasukkan klausa baru iaitu
peraturan kepada lompat parti. Itu perdebatan yang agak menarik, Prof. Maaf saya menyelit di situ kerana Prof menyebut berkenaan dengan ini. Pada pendapat Prof, dan Prof juga banyak kepakaran dan pengalaman dalam undang-undang, adakah Prof sendiri berpendapat bahawa Akta Anti Lompat Parti dan kita larang ahli parlimen ini lompat parti bercanggah dengan kebebasan mereka bersuara dan mengambil pendirian? Kerana ada juga yang mengatakan sebelum ini mengambil peranan devil's advocate, kata orang, yang mengatakan bahawa jika seseorang ahli parlimen itu bertanding bawah tiket satu parti dan beliau setuju dengan semua ideologi dan sasaran dan matlamat parti itu, tetapi 3-4 tahun lepas itu parti itu yang berubah terpesong haluannya, jadi tidak lagi selaras dengan apa yang disetujui oleh ahli parlimen ini, justru membolehkan dia lompat parti. Adakah Prof merasakan ia bercanggah dengan kebebasan untuk ahli parlimen bersuara dan membuat pendirian jika kita larang dalam apa jua keadaan untuk ubah dan lompat parti? Buat masa ini, kalau tadi Lokman katakan adakah akta lompat parti, pada saya kalau meletakkan pembentukan dalam bentuk akta itu tidak sesuai. Sebaiknya lebih kepada perundangan dan perlembagaan, seperti saya nyatakan tadi. Elok kalau dipikirkan bagaimana perkara 48-A dalam perlembagaan persekutuan boleh dipinda sesuai dengan maksud, memasukkan tema baru yang berkaitan dengan perkara-perkara yang larangan kepada lompat parti. Lokman pun telah menyatakan dengan jelas, kalau lompat parti, parti itu berubah haluan, bagaimana keadaannya. Jadi inilah peluang yang sangat sesuai untuk semua ahli parlimen memikirkan rang undang-undang lompat parti. Berbanding dengan akta, ini adalah lebih baik dalam bentuk undang-undang yang diselitkan di dalam perlembagaan. Dan pindaan ini boleh dilakukan kalau mereka sudi untuk mempertimbangkan perkara 48 iaitu dalam maksud kelayakan MP iaitu ahli parlimen, dan di dalam kelayakan itu boleh diletakkan tambahan kepada klausa seandainya ahli parlimen lompat parti. Kerana macam saya katakan tadi, telah ada usaha ini dilakukan tapi di peringkat negeri, tapi kedua-duanya Kelantan dan Sabah ditolak kerana kebebasan untuk kebebasan berpersatuan itu telah termaktub dalam perlembagaan berbanding dengan akta negeri. Jadi perkara ini yang kita kena perincikan. Dan betul kalau rang undang-undang lompat parti ini boleh ditabelkan atau dibentangkan di parlimen, dan kita masih memerlukan sokongan majoriti 2/3 untuk memastikan pindaan ini boleh dilakukan dan diluluskan. Perkara kedua tentang pelaksanaan undi 18, balik kepada pertanyaan Lokman yang mana boleh didahulukan. Perkara ini juga bagus. Seandainya kalau hemah dan semangat yang pernah dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin suatu ketika dulu dalam rangka persefahaman rentas parti, dia boleh dilaksanakan dengan segera, maka kita mahu lihat sama ada pindaan perlembagaan bagi pelaksanaan undi 18 ini boleh diproses dan dilakukan dengan eloklah, maka sesuailah termanya transformasi kerana dia melibatkan peringkat dan proses. Secara realistiknya Prof, kerana Prof melihat juga kepada proses dan masa yang mungkin kita perlu ambil, sidang Dewan Rakyat bulan depan ataupun minggu depan akan berlangsung selama sebulan, tapi kalau kita kira hari yang tidak termasuk rehat dan sebagainya dan cuti umum, ada kira-kira 15 hari saja mereka bersidang. Mungkin minggu yang pertama akan fokus kepada titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, jadi hal-hal selain itu mungkin kurang lagi masanya. Melihat kepada 7 tawaran ini dan sebahagian besarnya melibatkan rang undang-undang, mengambil kira proses dan masa yang perlu diambil, perbahasan dan sebagainya, secara realistik Prof, berapa banyak antara 7 ini yang Prof jangka boleh jadi realiti dalam sidang kali ini atau tiada langsung? Yang paling cepat boleh direalisasikan ialah jawatankuasa pilihan khas parlimen. Yang ini boleh dibincangkan dengan bersama dan boleh mendapatkan kata sepakat dan muafakat tentang keanggotaan kepada jawatankuasa pilihan khas parlimen. Yang ini baik sesuai dengan maksud. Kalau kita mahu memastikan kolektif effort itu boleh dilakukan dalam Majlis Pemulihan Negara, maka jawatankuasa pilihan khas parlimen juga akan membantu perkara yang ke-6 dalam transformasi parlimen iaitu Majlis Pemulihan Negara, di mana ahli parlimen, pembangkang dan kerajaan bekerja bersama dan pembangkang diberi ruang dan peluang yang cukup luas untuk memberi pandangan dan cadangan. Saya kira yang perkara melibatkan jawatankuasa pilihan khas dan Majlis Pemulihan Negara ini boleh dilakukan dalam masa yang terdekat. Jadi, sementara yang melibatkan perundangan, seperti saya katakan tadi, yang melibatkan proses dan mungkin mengambil masa. Dan perubahan kepada ketua pembangkang yang diberi saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri juga
sebenarnya mengambil proses dan masa untuk memastikan usaha ini boleh dijayakan. Itu juga perlu adakah itu perlu dibahas dan dipersetujui oleh ahli parlimen, majoriti ahli parlimen, saraan dan kemudahan yang setara diberikan kepada ketua pembangkang, Prof? Saya kira semua perkara ini perlu dibahaskan di parlimen. Kerana ianya adalah tawaran, merupakan cadangan dan kita buka apa pandangan mereka. Pada khemah saya adalah ini adalah satu usaha yang baik. Sebab kita mahu mewujudkan satu keadaan politik yang bukan lagi bersifat confrontational. Kita mahu mewujudkan satu keadaan yang aman dan nyaman dalam parlimen itu ialah di mana semua MP boleh berusaha dan membawa tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat dan mewujudkan satu suasana yang non-confrontational dalam parlimen ini adalah satu usaha yang baik. Dan sifat yang bipartisan ini sebenarnya akan membantu Malaysia. Kalau hasrat yang sebenar, keutamaan kepada tanggungjawab wakil rakyat ini adalah untuk rakyat, maka perkara ini elok dipertimbangkan. Ya, sekali kita bagi khemah dan recognition kepada mereka yang telah pun bertindak sebagai barisan kepembangkangan, kerana mereka juga walaupun membangkang bersifat scrutinize, boleh memperbaiki keadaan. Kita nak dengar cadangan mereka. Kita tak boleh sentiasa melihat diri kita baik. Dan kritikan daripada pembangkang, saya kira walaupun ada yang bersifat destruktif, ada juga yang bersifat konstruktif. Ya, itu membawa pada soalan saya yang seterusnya, Prof. Dan mungkin soalan terakhir kalau kita sudah kehabisan masa. Tapi 7 tawaran ini, sebelum ini kita memang jangkakan dan kita tahu bahawa ia dialu-alukan dengan baik oleh pembangkang dan ia dibuat oleh kerajaan. Adakah ia satu kesimpulan yang sudah pemuktamad atau foregone conclusion bahawa kesemua 7 tawaran ini sememangnya akan disetujui oleh majoriti atau sebilangan besar mahupun semua ahli parlimen apabila tiba masanya nanti, atau adakah terlampau awal atau bahaya untuk kita jangkakan bahawa semua 7 tawaran ini akan lepas dengan lancar sekali? Okey. Oleh kerana saya bukan ahli hujung, saya kira ruang yang paling baik ialah membawa semangat nilai muafakat dan nilai keluarga Malaysia yang boleh diperkasakan. Kerana kalau kita perhatikan ketujuh-tujuh transformasi tawaran ini ialah bertujuan untuk memperkukuh wibawa parlimen dan memperkasakan tata kelola parlimen sendiri. Adalah baik untuk semua faham dan kesemua perkara ini saya kira sesuai untuk memastikan Malaysia moving forward kepada sebuah negara yang lebih memperakukan dan memperkukuhkan nilai muafakat tadi. Ialah keluarga Malaysia. Kita bawa spirit itu, kita bawa semangat itu dan kita mahu perkara check and balance melalui 7 tawaran ini boleh direalisasikan dengan baik. Terima kasih, Prof. Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Kita UKM dan